Bismillah. Ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta rabbi sahla. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi wa akhlis niyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan majlis kita ini Allah Ta'ala hitung sebagai taman daripada taman-taman syurga yang dapat memberatkan timbangan mizan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita malam ini juga menjadi satu daripada jalan menghidupkan bulan Zulhijjah yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini insya-Allah adalah berkaitan dengan bulan yang sedang kita berada di dalamnya, iaitu bulan Zulhijjah. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya muqaddimahkan dengan satu ayat Quran yang Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ketika penciptaan langit dan bumi bilangannya ada 12. Minha, daripada 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Salah satu daripada 4 bulan haram itu adalah Zulhijjah. Maka Zulhijjah adalah termasuk daripada bulan-bulan haram. Dan apa pula istimewanya bulan haram di dalam Islam? Pertama sekali, bulan haram adalah bulan yang sangat dihormati, yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Hatta sebelum kedatangan Islam, orang Arab bersetuju kalau adanya bulan-bulan haram, mereka akan buat gencatan senjata, takkan berperang. Itu asas dan umumnya. Maka bulan haram ini mulia. Dalam Islam juga bulan ini dianggap bulan yang mulia. Salah satu daripada kemuliaan bulan-bulan ini adalah bulan Zulhijjah. Dan dalam bulan Zulhijjah itu ada 10 hari yang pertama diletakkan oleh Islam sebagai 10 awal yang memiliki fadilat dan kelebihan yang sangat banyak. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan tengok tabiat agama Islam ni tuan-tuan akan dapati baru je kita habis hari tu raya bulan Ramadan. Kemudian kita raya.
Tak lepas kita raya, kita ada sambutan atau memperingati tak lama akan raya haji. Artinya tak lama selepas satu musim besar, datang musim besar lain. Habis musim besar, nanti datang Maulidur Rasul, nanti datang awal Muharram, nanti datang Isra' Mi'raj, nanti datang kelebihan bulan Rajab, kelebihan bulan sekian. Mengapa ada aturan itu di dalam Islam? Para ulama melihat hikmah wujudnya putaran-putaran kelebihan ini di dalam Islam, supaya setiap kali kita lalui satu bulan yang ada keistimewaan, semangat kita dimotivasikan balik untuk beramal. Biasalah tuan-tuan, sifat manusia ini imannya naik dan turun. Kadang-kadang kita rasa lemah nak beramal. Datang bulan Rabiul Awal, kita jadi semangat untuk selawat kepada Nabi SAW. Datang bulan Muharram, kita dapat semangat untuk berkorban demi agama Islam kerana mengambil peristiwa hijrah. Datang bulan Isra' Mi'raj, kita bersemangat untuk baiki kualiti solat kita. Datang bulan Zulhijjah, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW di dalam hadis untuk kita ikuti bersama. Hadirin semua, insya-Allah kita masuk satu persatu tertibnya. Apakah dalam Quran terdapat ayat yang mengagungkan atau memuliakan 10 Zulhijjah? Jawapannya ada, iaitu di dalam suratul Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ni bunyinya macam mana tuan? Surah Al-Fajr. Jangan baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu inna anzalna fi lailatul qadr. Itu bukan surah Al-Fajr. Haji. Wal fajr wa layalin 'ashr. Okey, wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam 10. Ahli tafsir secara majoritinya menyebutkan dan mengatakan 10 malam itu adalah merujuk kepada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam. Menjadi kaedah di dalam Quran. Setiap perkara yang Allah bersumpah dengannya, maknanya benda itu benda yang besar dan mulia. Mana benda yang besar yang perlu kita renung, seperti wasyams, demi matahari, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika ia datang, wal asr, demi masa. Dalam ayat ni wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. 10 malam itu 10 malam Zulqaidah, 10 malam daripada bulan Zulhijjah. Baik, kita tengok pula hadis Nabi. Ada tak hadis Nabi yang menyebutkan kelebihan bulan ini untuk kita telusuri bersama, dan kita tengok pula nanti apakah amalan yang boleh kita buat dalam bulan Zulhijjah, khususnya 10 yang pertama. Nabi SAW menyebut di dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amalan dalam setahun, dalam setiap hari yang kamu lalui, amalan soleh itu paling Allah suka kamu buat seperti hari-hari ini. Hari ini itu maknanya apa? 10 Zulhijjah. Nabi kata apa? Tidak ada satu amalan yang paling Allah suka kamu buat dalam banyak-banyak hari yang ada seperti hari ini. Maknanya apa? Hari ini adalah hari yang paling Allah suka kalau kamu beramal. Tuan-tuan tengok, bila Nabi sebut tentang amal yang paling Allah suka dalam bulan Zulhijjah, sahabat ini mentimbul persoalan dalam akal dia. Kenapa? Kerana di dalam Islam dan kaedah yang kita sepakati bersama, apa dia? Tujuan atau ganjaran yang besar mesti didahului dengan usaha yang besar. Maknanya kalau nak dapatkan tujuan yang besar, wasilah jalannya juga besar. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan contohnya nak dapat IPSR, usahanya sekadar IPSR lah. Kalau tuan-tuan nak berjaya cemerlang SPM, usahanya sekadar SPM. Dia punya kuat kita nak berusaha tu. Kalau kita nak cemerlang dalam contohnya STAM, usahanya setahap itu.
Kalau kita nak dapatkan ijazah, usahanya sekadar itu. Kalau nak dapatkan master, usahanya sekadar itu. Faham? Kalau tuan-tuan nak bina rumah banglo 3 tingkat, usaha keras nak kumpul duit kena seperti itu. Kalau tuan-tuan nak kerjakan haji, tidak sama usahanya untuk kerjakan umrah. Setiap sesuatu yang besar, dia punya wasilah nak capai mesti besar. Tapi kalau yang kita nak capai itu kecil, yang kita kena korbankan kecil. Faham tuan-tuan maksud saya? Tuan-tuan nak meniaga untung RM10, RM20, modalnya pun tak besar. 200-300 mula-mula modal. Tapi nak untungnya 1 juta, 2 juta, modalnya mungkin bilion-bilion kena dimulakan. Artinya setiap sesuatu yang besar kita nak dapat, mesti usaha besar kita kena korbankan. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi kata amal yang paling Allah suka kamu lakukan sepanjang tahun, ianya ada pada hari ini. Lalu timbul dalam akal mereka. Kerana mereka faham, nak dapatkan syurga yang mahal, pengorbanan paling besar dalam Islam mesti dibuat. Tuan-tuan agak, dalam Islam ni, amal dan pengorbanan paling besar apa dia? Paling besar. Paling suka orang nak buat, tapi orang buat dia buat. Agak-agak tuan. Qiyamul Lail, insya-Allah senang tuan-tuan. Tengok muka-muka semuanya wajah-wajah muka Qiyamul Lail. Duha, saya yakin ramai boleh buat. Apa dia? Puasa. Puasa ni makcik-makcik ni tak pernah tinggal puasa sunat ni. Setiap hari ni, 10 Zulhijjah pun tak tinggal. Kerja kahwin pun datang je tak makan. Benda paling berat, paling sukar dalam Islam. Apa tu makcik? Ngaji? Tak dengar. Haji. Haji memang tak dinafikan berat, tapi itu tidak seperti satu amalan ni lagi berat. Taubat? Korban 700 saja tuan haji. Korban dengan haji kan susah haji lagi. Korban 4,900 dapat seekor lembu dah. Ada kan? Syekh? Tak terlintas apa-apa? Allahu Akbar. Ini jawapan yang betul. Mujur tak janjikan apa-apa hadiah. Jihad fi sabilillah. Mati dalam jihad, benda yang paling berat sebenarnya. Kenapa? Kerana orang itu jual nyawa. Nyawa dia satu je. Nyawa dia satu je. Betul makcik? Nyawa dia satu je. Kalau dia mati, dah habis dah hidup dia. Siapa yang sanggup dan mampu untuk mati kerana Allah, dia telah melakukan satu pengorbanan yang amat besar di dalam Islam. Sebab itu dalam banyak-banyak orang mati buat haji, orang mati buat umrah, orang mati tengah puasa, orang mati karam, satu je mati yang Allah sebut dalam Quran, dia tak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Mereka sedang hidup, kamu yang tak perasan cara hidupnya bagaimana. Jihad dalam pandangan sahabat pun besar. Tapi cuba tuan-tuan tengok Nabi kata apa. Bila Nabi kata amal dalam bulan ini benda yang paling Allah suka kamu buat, sahabat terus terlintas. Adakah jihad pun tak boleh menandinginya? Dia terus terlintas sebab Nabi kata ini paling Allah suka. Lalu mereka pun tanya kepada Nabi SAW. Kata para sahabat, qalu walal jihadu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, adakah jihad pun tak mampu menandingi amalan dalam bulan Zulhijjah? Maknanya amal yang paling besar kami pernah tahu, adakah amal itu pun tak boleh lawan Zulhijjah? Faham tak? Faham maksudnya? Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, walal jihad. Walal jihad. Iya. Jihad pun tidak mampu menandingi orang yang benar-benar menghidupkan amalan di dalam bulan Zulhijjah, khususnya 10 yang pertama ini, illa, kecuali satu jenis jihad. Jihad yang jenis macam ni, yang ni 10 Zulhijjah pun tak boleh lawan. Tapi umum jihad, pergi perang, balik,
Yang tu 10 Zulhijjah boleh menandinginya. Tapi satu jenis jihad ini kalau buat, yang ini tak boleh lawan. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata melainkan orang yang pergi berjihad, keluar membawa dirinya, membawa hartanya, pergi jihad, tak balik-balik. Hartanya tak balik, dirinya pun tak balik. Maknanya apa? Udah mati dah di sana. Jihad yang macam ni je tak boleh menandingi amalan Zulhijjah. Tapi kalau pergi jihad, balik semula, yang tu Zulhijjah boleh menandinginya. Faham tak? Faham tak hadisnya? Sebenarnya hadis ini sudah cukup menunjukkan bahawa amalan dalam 10 Zulhijjah sangat besar. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, syurga ni mahal. Syurga ni mahal. Dan syurga ini sangat istimewa. Syurga sangat mahal, syurga sangat istimewa. Sahabat ketika mana Nabi nak pergi melalui untuk pergi berperang, lalu kepada seorang sahabat yang tengah makan kurma. Lalu ucapan yang diucapkan, ayuh semua pergi menuju kepada syurga yang luasnya langit dan bumi. Orang yang tengah makan kurma ni, dia bukan nak pergi jihad dulu ataupun dia nak lambatkan sikit. Makan dulu. Bila disebutkan syurga, luasnya langit dan bumi, kalau aku pergi adakah dapat itu? Ya. Lalu dia pun sebut bakhin. Dia tinggalkan kurmanya dan campak. Sebenarnya makan kurma pun boleh pergi. Tapi kerana tak nak melengahkan pergi berjihad tadi, dia pergi. Tujuannya dia nak mati dan dapat beli syurga, hidup dan tinggal di sana dalam keadaan aman dan senang, tanpa perlu memikirkan apa-apa. Itu syurga nilainya mahal. Membelinya dengan nyawa. Itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka nak beli syurga dengan nyawa. Hari ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita boleh membelinya insya-Allah kalau tidak kita berjihad fisabilillah seperti mati dalam medan tempur dan jihad untuk meninggikan kalimah Allah. Kita boleh pilih jalan kedua, hidupkan benar-benar Zulhijjah ini sebagaimana yang Allah Ta'ala redai dan Allah Ta'ala kehendaki. InsyaAllah pahalanya banyak. Mudah-mudahan itu dapat membeli syurga Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, baik, sekarang kita masuk part kedua. Part kedua maknanya apa? Apakah keistimewaan bulan ini? Apa ada dalam bulan ini yang sangat istimewa? Akhir sekali nanti slot ketiga baru amalan apa. Sebab tuan-tuan suka amalan apa dulu. Jadi saya letak belakang sekali supaya tak ada yang cabut awal. Hadirin yang dikasihi sekalian, part yang kedua, apakah keistimewaan yang ada dalam bulan Zulhijjah? Yang pertama, bulan Zulhijjah di dalamnya terdapat peristiwa yang besar yang berlaku sepanjang tahun. Yang pertama dinamakan Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah. Tahu kan hari Tarwiyah? Orang buat haji ni tahulah tuan-tuan. Iaitu orang mula bertolak dan berangkat untuk pergi menunaikan dan melaksanakan amalan haji. Tak ingat, tak silap saya hari ke-8 kot. Hari ke-8 mereka sudah mula untuk melaksanakan itu. Tarwiyah ni maknanya menghilangkan dahaga pada zaman Nabi SAW. Nabi keluar dan mencari air untuk mendapatkan air. Kemudian pada hari bulan Zulhijjah, ada satu hari yang dinamakan sebagai hari Arafah. Sebab itu dia mulia dan besar. Hari Arafah ini tuan-tuan sangat besar. Hari yang paling besar dalam setahun. Dari sudut hari, bukan bulan. Kalau bulan Ramadan. Dari sudut hari dalam setahun. Kalau dalam seminggu Jumaat. Kalau dalam setahun, hari yang paling besar adalah hari Arafah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, hadis daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis. Kata Nabi, tidak ada hari yang paling ramai dan paling banyak Allah Ta'ala bebaskan hambanya daripada api neraka seperti hari Arafah. Kita baca dulu dalam bulan Ramadan, 10 yang akhir itu akan ada hamba yang dilistkan keluar daripada neraka.
Hari Arafah adalah hari yang paling ramai dan paling banyak hamba Allah yang akan dicatat sebagai orang yang lepas daripada api neraka. Sebab itu nanti pada hari Arafah, tuan-tuan, kita banyakkan berdoa semoga Allah lepaskan kita semua, keluarga kita semua, teman-teman, sahabat, ibu ayah kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hari Arafah hari yang besar. Hari itu adalah merupakan hari di mana perhimpunan terbesar umat Islam di seluruh dunia datang memakai pakaian yang compang-camping, pakai kain ihram yang tak buka sejak mula niat miqat, sejak mula niat haji, tak buka sampai hari Arafah. Tuan-tuan bayangkan macam mana keadaan pakaian itu, bagaimana keadaan peluh, lusuh, debu. Dia datang dan berkumpul semuanya sekali di padang Arafah. Perhimpunan dan perkumpulan itu adalah menunjukkan kehinaan dan lemahnya mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, datang dan beristighfar kepada Allah dan Allah mengampunkan semua dosa mereka. Dicatatkan syaitan akan berteriak pada hari itu, celakalah aku, hari ini Allah mengampunkan mereka semua, habis usahaku selama ini. Hari Arafah hari yang sangat besar, hari yang amat besar. Dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, fadilat itu bukan hanya dapat oleh orang yang berwukuf di Arafah, tetapi juga kita yang tidak berwukuf boleh dapat ganjaran insya-Allah yang dilepaskan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Amin. Yang ketiga, hari Zulhijjah ini terdapat hari yang besar dan mulia dan agung di dalam Islam, dipanggil sebagai Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Nahar ni maknanya apa? Ustaz siapa Nahar? Ada seorang Ustaz Nahar kan? Nahar Sulaiman kan? Nahar namanya. Nahar maknanya apa? Apa je? Tak dengar. Saya punya telinga ada masalah, infection, tak dengar. Betul dan sungguh ni memang ada masalah telinga saya sebelah kanan. Nahar ni tuan-tuan jumpa dalam Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Maknanya apa tuan? Haji, geling pula. Angguk-angguk geling-geling. Wanhar artinya dan saya sebut mesti semua tahu. Tuan Haji apa Haji? Allahu Akbar. Jawapannya sembelih. Nahar maknanya sembelih. Yaumun Nahar, hari sembelih. Hari itu bila? Selepas hari Arafah, iaitu hari raya Idul Adha. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hari itu kenapa dinamakan hari sembelih? Jawapannya, amal yang paling Allah suka dilakukan oleh seorang hamba pada hari itu adalah mengalirkan darah. Bukan darah orang, darah lembu. Mengalirkan darah. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan amal yang paling disukai Allah dilakukan pada hari ini adalah amalan mengalirkan darah binatang korban. Allah sangat suka amalan itu pada waktu itu tersebut. Baik, tuan-tuan yang sekalian, kemudian yang seterusnya, apa ada dalam bulan Zulhijjah? Dalam bulan Zulhijjah, yang ni tambahan lain dah yang mungkin tuan-tuan tidak jarang dengar. Turunnya ayat yang hampir terakhir melengkapkan syariat Islam. Ayat yang hampir terakhir sebelum kewafatan Nabi SAW, ayat itu menyatakan tentang lengkapnya penurunan syariat Islam. Iaitu ayat dalam surah, cuba Tuan Haji. Allahu Akbar. Masya Allah. Bagus ya. Surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu turun dalam bulan Zulhijjah. Akhir
tahun kewafatan Nabi SAW, maknanya nak dekat dengan wafat Nabi, turun ayat itu. Ayat tu menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini segala ajaran dan syariat telah pun sempurna. Allahu akbar. Semua syariat Islam sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku juga menyempurnakan segala nikmat ke atas kalian semua. Tuan-tuan, agama ini nikmat. Syariat ini nikmat. Saya nak sebut satu je, makcik cuba bayangkan. Tak ada sembahyang. Sembahyang tadi tak ada. Syariat sembahyang ni tak ada. Agak-agak apa jadi pada jiwa kita, makcik? Sembahyang tak ada, Quran tak ada. Dalam hidup kita ni tak ada namanya sembahyang, tak ada namanya Quran. Boleh bayang tak, makcik, hidup kita macam mana? Ha? Apa, makcik, jadi? Apa? Jadi apa? Jadi tuan-tuan, jiwa kita kacau, tekanan berlaku, hidup runsing. Syariat ini adalah nikmat. Syariat ini nikmat. Semua syariat yang Allah turunkan adalah nikmat kepada kita. Nikmat kepada kita. Kalau tak ada, tuan-tuan, huru-hara kehidupan kita. Huru-hara. Kadang-kadang satu sujud yang kita sujud dengan penuh penyerahan kepada Allah, tuan-tuan, adalah satu kelazatan yang takkan kita jumpa walaupun kita membelanjakan ribuan ringgit untuk melancung. Satu sujud yang kita sujud dengan penuh kepasrahan, ketenangan dan kedamaian itu tidak dijumpai di mana-mana tempat yang lain. Boleh jadi ianya adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan bayangkan syariat tentang nikah kahwin ni tak ada. Maknanya tak ada istilah orang tu boleh kahwin dengan ni, tak boleh kahwin dengan ni. Tak ada. Apa jadi pada sistem sosial manusia? Boleh kahwin adik-beradik, boleh kahwin pakcik-makcik dan sebagainya. Bahaya, berantakan. Nampak tuan? Syariat ini nikmat. Syariat ini nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan hanya Islam menjadi anutan yang diredai olehku, iaitu oleh Allah. Selain daripada Islam, Allah Ta'ala tidak redha. Walaupun sebelum itu wujudnya penurunan agama daripada langit seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka juga kena mengikut Nabi Islam, baru sempurna mereka punya keimanan. Kalau tidak, tidak. Apatah lagi yang lain daripada Islam. Hanya Allah meredai Islam sebagai anutan dan kehidupanmu berlandaskannya. Satu. Baik, apa tuan-tuan selesai? Itu beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Zulhijjah. Kita pergi kepada part yang ketiga dan mungkin part ini part yang terakhir. Iaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang nak dilakukan di dalam bulan Zulhijjah. Amalan yang pertama adalah galakkan untuk kita memperbanyakkan puasa sunat pada 10 awal Zulhijjah kalau mampu. Galakkannya lah, galakkan untuk buat. 1 hingga 10 ni buat. Dan puasa sunat. Dapat buat, alhamdulillah. Fadilatnya baik, besar. Tetapi tuan-tuan, kalau tidak mampu nak buat banyak-banyak, maklumlah kerja kahwin pula banyak sekarang. Kerja kahwin pula, lauknya sedap-sedap, kambing golek. Jadi di antara dua, nak makan ke nak teruskan puasa. Kalau boleh, jangan tinggalkan puasa pada hari Arafah. Yang lain dapat buat, alhamdulillah. Arafah ni kalau boleh jangan tinggal. Susah macam mana pun puasa, Arafah jangan tinggal. Jangan. Kerana fadilat puasa Arafah ini besar, sangat besar. Lebih besar daripada Ashura. Nabi sebut di dalam hadis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apa kata Nabi? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah wallati ba'dah. Berpuasa pada hari Arafah, aku mengharap dan menghitung
agar Allah mengkafarahkan, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang ke depan. Besar, tuan. Besar. Jadi kalau boleh hari Arafah tu, kita pakat-pakat bersamalah untuk puasa. Fadilatnya besar. Rugi kalau tak ambil. Rugi kalau tak ambil. Kalau dalam Ashura, iaitu diampunkan dosa setahun sebelum. Tak ada riwayat selepas, tetapi Arafah ada riwayat sebelum, ada riwayat selepas pula. Walaupun ada ulama-ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini mengatakan yang diampunkan itu dosa-dosa kecil, bukan yang besar. Walau bagaimanapun keluasan rahmat Allah dan pemberiannya tidak boleh kita nafikan, boleh Allah ampunkan juga yang besar insya-Allah taala. Okey, yang pertama puasa hari Arafah. Yang kedua, memperbanyakkan sepanjang hari ini dan khususnya pada hari raya dan khususnya hari Arafah. Memperbanyakkan dengan zikir. Zikir apa? Zikir ni ada spesifik dia. Ada spesifik dia. Zikir pertama umum lah, tuan-tuan tak kisah nak buat apa. Tetapi ada di sana hadis Nabi SAW menyuruh dan menggalakkan kepada umat untuk memperbanyakkan zikir ketika hari-hari Zulhijjah dengan memperbanyakkan 3 jenis zikir. Apa dia? Iaitu memperbanyakkan daripadanya akan tahlil, tahmid, takbir. Tahlil bunyinya apa sebutan dia? La ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. 3 ni tuan-tuan digalakkan, dibanyakkan. Kalau tuan-tuan perasan, 3 ni sudah ada dalam ucapan hari raya Aidil Adha yang akan kita baca. Contohnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah ada, Allahu akbar ada, walillahil hamd pun ada. 3 ni banyakkan. Tuan-tuan, ni yang saya nak bagi cadangan je lah. Pihak masjid ke, pihak anggota masyarakat ke terpulang nak buat, tuan-tuan. Tapi tempat lain saya bagi cadangan juga untuk buat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca di dalam perbuatan sahabat, zaman sahabat, tak silap saya antara yang buat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah kalau tak silap saya. Ketika mana sampai hari-hari ini, apa mereka buat, tuan-tuan? Mereka berjalan ke pasar-pasar, pergi ke tempat orang ramai, mereka akan melaungkan zikir ini untuk ingatkan orang lain berzikir banyak-banyak pada hari ini. Faham tak maksudnya? Faham? Contohnya kita pergi pasar baik Jawa, tuan-tuan. Sambil kita jalan, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contohnya macam tu. Jadi saya cadangkanlah dekat satu masjid. Kan? Saya kata, Tuan Haji, ni cadangan saja. Buat-buat, tak buat terpulang. Saya kata nanti dah situasi ni dah boleh siapkan Hilux 4x4. Pasang speaker satu kat belakang. Konvoi 3 kereta. Jadi lalu daripada Sungai Resik, Parit Bulat sampai Parit apa? Jalan Daud, tuan-tuan. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Tujuannya mengingatkan orang ramai memperbanyakkan zikir, tahmid, takbir, tahlil pada hari-hari ini. Kenapa sahabat tu buat di situ? Kerana mereka tahu orang berkumpul di pasar-pasar, kebanyakannya lara dan lalai, lupa berzikir pada waktu itu. Ingatkan mereka. Bukan cari pasal tak, tuan, jangan cari gaduh. Ini bukan nak cari gaduh dah. Ingatkan orang je. Kalau tak mampu buat macam tu, tuan-tuan edarkan pamphlet zikir Zulhijjah, zikir Zulhijjah, zikir Zulhijjah. Tuan-tuan, ini sahabat buat supaya syiar zikrullah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah hidup pada sepanjang Zulhijjah. Ada berani, tuan? Makcik? Konvoi 3, 4, 5, 6 motor, tuan, ajak orang takbir.
Ayo kita sama-sama bertakbir, bertahmid, bertahlil. Okey, nah. Kalau malam raya tu boleh buat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Ini tuan-tuan namanya syiar, tapi ikutlah peraturan undang-undang. Maknanya mungkin kena tanya majlis perbandaran, boleh tak buat? Contohnya, tanya majlis agama, boleh tak buat? Okey, tak ada masalah, jalan-jalan. Jalan, tak ada masalah. Benda-benda ni semua adalah teknikal. Yang penting syiar untuk mengingatkan orang ramai supaya berzikir itu. Ini perbuatan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Saya bagi idea je tuan-tuan. Okey, tuan-tuan laksanakan di peringkat masing-masing. Yang pertama, yang kedua, pada hari Arafah perbanyakkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyakkan dan diulang dan diulang dan diulang dan diulang. Dah. Itu kalau boleh ada wujud dan dijalankan dan dilakukan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tiga apa Tuan Haji? Tiga. Yang ketiga zikir mutlak. Okey, yang ketiga takbir. Takbir apa? Takbir ketika masuk hari raya ada dua jenis takbir. Pertama mutlak, takbirlah bila-bila waktu pun boleh, tidak ada masalah. Dan yang keduanya adalah muqayyad. Takbir yang mutlak, tuan-tuan takbir sepanjang raya tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang muqayyad terikat setiap kali selepas solat fardu. Bermula masuk je hari raya, sembahyang raya, kita takbir dah, kemudian sembahyang lepas itu takbir, sembahyang lepas tu takbir, 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 takbir. Itu di antara amalan yang kita buat sampai habis hari tasyrik, waktu asar, maghrib dah habis dah. Habis dah. Okey, takbir. Allah, takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kan? Itu dibaca. Baik, seterusnya. Jadi yang pertama puasa, yang kedua zikir. Yang ketiga, pada bulan hari raya, amal yang paling Allah suka dalam bulan Zulhijjah. Ini yang sedekah apa semua saya tak payah sebutlah tuan-tuan. Tuan-tuan buat dia macam biasa. Dan yang seterusnya adalah amalan yang besar, yang utama, yang penting juga, iaitulah amalan mengorbankan binatang, korban, sembelihan. Sembelihan ni tuan-tuan, kalau nak sebut sejarahnya sebenarnya tak cukup lah, setengah jam agaknya. Okey, setengah jam agaknya, tak cukup tuan-tuan. Nak sebut dia punya sejarah sembelihan. Okey, Nabi kita ni tuan-tuan, dia ada satu gelaran yang saya yakin ramai orang tak cakna dengan gelaran ini. Nabi ada banyak nama lain, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, kan? Tapi ada satu nama Nabi ni yang mungkin tak popular sangat kita dengar. Apa dia? Iaitu Ibnu Zabihain. Ibnu Zabihain. Pernah dengar tak? Gelaran Nabi Ibnu Zabihain? Pernah dengar? Hari ni baru dengar. Ya. Okey, Ibnu Zabihain. Ibnu maknanya apa? Anak lelaki. Zabihain, dua sembelihan. Nabi punya gelaran adalah anak kepada dua sembelihan. Kenapa Nabi digelar macam tu? Kerana dalam keturunan Nabi ada dua orang yang nak kena sembelih. Yang pertama namanya Abdullah, ayah Nabi. Kalau ikut sejarahnya nak kena sembelih, akhirnya digantikan dengan 100 ekor unta. Naik lagi ke atas, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Luwai bin Fihr bin Kinanah bin Nizar, sampai kepada seorang Nabi namanya Ismail. Nabi Ismail pun nak kena sembelih, tapi akhirnya tidak disembelih, digantikan dengan Kibash yang besar. Dua yang nak kena sembelih ini namanya Zabihain. Nabi kita anak keturunan dua yang nak kena sembelih. Sebab itu gelaran Nabi itu Ibnu Zabihain. Tuan-tuan semua, korban ini ibadah yang besar, sangat besar sebenarnya. Bukan hanya besar, bahkan korban ini merupakan syiar Islam.
Sebab itu digalakkan berkorban di tempat yang terbuka, tempat awam, padang dan sebagainya. Menzahirkan syiar agama Islam. Menzahirkan syiar agama Islam. Melihat kesepaduan umat Islam dalam berkorban, ketaatan mereka dalam menyembelih binatang, kecintaan mereka mengagihkan daging-daging korban kepada fakir miskin. Ini nikmat, tuan-tuan. Ada negara yang tak boleh nak zahirkan korban. Tuan-tuan tengok Kashmir. Nak korban dalam store, dalam rumah, dekat belakang rumah, nyorok. Tidak dibenarkan berkorban secara terbuka. Takut mereka. Ini nikmat menzahirkan syiar korban. Korban adalah ibadah besar. Tuan-tuan tengok dalam suratul Hajj. Allah Ta'ala berfirman. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tak terima dan tak sampai kepada Allah dia punya daging korban. Betul tak? Daging korban pergi kat mana? Pergi kat rumah lah. Pergi dekat fakir miskin. Pergi dekat jiran tetangga. Masak sup itu. Sampai kepada Allah? Tak. Wala dima'uha. Darahnya pun tak sampai kepada Allah. Darahnya pergi mana? Masuk dalam tanah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah, ketaatan kamu melakukan korban, mengorbankan harta untuk mentaati Allah. Yang tu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dan kita tak masuk fake korban, masa tak ada. Nak masuk fiqah dia, berapa bahagian itu, ini, daging ke mana dan apa. Nanti mungkin boleh buka soalan 2 minit ke tuan-tuan sebelum kita habis. Tuan-tuan untuk kita buat. Jadi korban cuma ingatan saya kepada semua orang dan diri saya sendiri. Kalau kita berkorban, sampai hari saat kita nak berkorban, berusahalah untuk mengikhlaskan niat kepada Allah. Korban ini semata-mata kerana mentaati Allah. Bayangkan korban kita lembu harganya 5,200. Kalau tidak ikhlas tuan-tuan, besar duit yang dah kita belanjakan, tapi tak ada dalam timbangan amal soleh. Sayang duit kita. Sayang duit kita. Jadi, jadikanlah setiap perbuatan dan amalan kita ikhlas kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan yang dikasih sekalian, itu sebenarnya kalau ikutkan, okey, yang terakhir, iaitu memperbanyakkan doa. Doa disebutkan di dalam sebuah hadis, doa yang paling baik adalah doa hari Arafah. Jadi banyakkan doa, banyakkan munajat, banyakkan minta, banyakkan seru Allah, minta dilepaskan daripada api neraka, minta Allah Ta'ala tunaikan apa yang kita nak daripada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Doa adalah perkara penting dilakukan pada hari Arafah. Okay, dan jadi hadirin yang saya kasih sekalian, inilah beberapa perkara dan amalan yang ada dalam bulan Zulhijjah yang perlu kita laksanakan, kita amalkan dan kita lakukan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebenarnya kalau kita tengok umur dan masa silih berganti. Tapi apa yang tuan-tuan kena faham dan saya kena tahu, usia kehidupan ini sangat pendek sebenarnya. Kalau kita ukur dan tengok pendek. Tadi kerja kahwin dekat rumah saya, adik saya kahwin. Walimatul urus. Saya kan jarang balik, dah sekarang dalam balik. Tapi tak tahulah tuan-tuan, tuan-tuan doakanlah. Bukan doakan, tak tahulah apa yang baik. Saya sedang tunggu interview kedua di UTHM. Kalau dapat sana, baliklah saya ke kampung halaman semula insya-Allah. Kan? Tengoklah tuan-tuan. Okey. Ya, tengoklah tengah tunggu interview kedua. Pertama selesai dah, ni tunggu yang kedua kan. Tengoklah macam mana jadinya kan, apa yang berlaku dan sebagainya. Oh ni rakam ni orang Ipoh dengar marah pula nanti. Tak bagi balik. Okey, baik dan apa pun kita tengok. Tuan-tuan, apa saya nak sebut tadi? Bila saya lama tak balik, kadang-kadang tengok bila sampai, tengok orang-orang yang datang, orang yang dulu masa saya di kampung kuat, segar, sihat. Ada yang dah datang kena papah jalannya. Maksudnya apa tuan-tuan, saya rasa macam sekejap je baru meninggalkan kampung, tetapi kita lihat perubahan berlaku dengan begitu cepat. Dan saya fikirkan tak lama lagi orang itu adalah saya. Kerana kita juga akan sampai kepada maknanya usia dan umur kehidupan ini pendek. Pendek dan tersangat pendek bagi mereka yang sedar. Dan akan dirasakan panjang bagi mereka yang memiliki banyak angan-angan.
Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita hidup dan kita lalui ini, kalau tuan-tuan rasakan dia pendek, tuan-tuan akan rasakan waktu nak buat baik ni tak banyak. Tapi kalau kita rasa kita hidup panjang lagi, kita akan rasakan tak apa, banyak lagi masa boleh buat. Happy-happy dulu, tuan-tuan. Begitu, kan? Tapi kalau kita lihat dengan satu sudut pandang yang lebih luas, tuan-tuan, sebenarnya tempoh kehidupan adalah pendek. Bukan hidup kita je pendek, tempoh hidup dunia ini pun pendek sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, gendang pun dah bunyi. Jadi saya buka soalan, kalau ada nak tanya soalan, silakan. Ringkas, soalan korban ke apa ke, buatlah tuan-tuan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, tanyalah ustaz di TV9. Silakan. Haji, korban ke? Silakan Tuan Haji. Ringkas. Ya, ya. Sekejap, tak habis lagi pula gendangnya. Telinga saya tak dengar sangat. Okey dah. Oh, nak azan dulu? Okey, saya dengar soalan, lepas tu kita azan. Silakan Haji. Kita hari Sabtu, kan? Kita hari Sabtu. Sabtu, ya. Baik, terima kasih Tuan Haji. Okey, kita azan dulu dan kita akan jawab insya-Allah taala. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم. Baik, terima kasih tuan-tuan yang bertanya soalan berkaitan dengan perbezaan hari Arafah yang berlaku di Saudi dan hari yang akan berlaku di negara kita. Pertama sekali tuan-tuan, kaedah Islam dalam meletakkan tarikh atau waktu untuk puasa ataupun untuk raya semuanya ditentukan dengan melihat anak bulan. Okey? Nabi SAW menyebutkan sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Puasalah dengan melihat anak bulan dan raya juga tengok anak bulan, sama dengan yang lain. Oleh itu penentuan hari Arafah atau nak puasa Arafah akan ditentukan tarikh 9 Zulhijjah berdasarkan 1 Zulhijjah itu ketika anak bulan dia masuknya pada waktu bila. Faham tak? Maknanya sebelum masuk Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, akhir Zulqaidah hari itu dah dia tengok dah. Bila tengok ternyata esok itu 1 Zulhijjah. Di sini tau, di sini. Yang tengoknya di sini. Maka kiraannya daripada sini 1 Zulhijjah masuk dah hari itu. Okey, maka akan kena 9 Zulhijjah di sini iaitu pada hari Sabtu kalau tak silap saya, tuan-tuan, berlaku 9 Zulhijjah. Itulah kaedah umum yang Nabi sebut dalam hadis untuk menentukan tarikh. Okey, tuan-tuan, itu menentukan tarikh. Baik, bagaimana pula dengan di sana? Tuan-tuan, kerana luasnya muka bumi ini dan besarnya skala bumi ini, tuan-tuan, dia menjadikan kiraan jam nak sampai masuk hari seterusnya akan ada perbezaan. Faham tuan-tuan maksudnya? Maknanya walaupun mereka di sana mungkin hari lain, tetapi kerana skala yang jauh itu, tuan-tuan, sebenarnya kita akan memiliki banyak waktu persamaan. Cuma bezanya kita kerana jarak yang jauh menjadikan putaran bulan itu memakan masa. Tapi ikutkan itulah hari yang telah diputuskan berdasarkan 9 Zulhijjah. Bukan tengok orang tu macam mana, tapi tengok 1 tu jatuh bila, sampai 9 kena bila. Maka itulah bagi orang yang di sini untuk mereka mendapatkan puasa sunat hari Arafah. Faham tak maksudnya? Maknanya Jabatan Agama Islam Negeri Johor atau pemegang mohon raja-raja menyatakan bahawa esok 1 Zulhijjah ataupun raya akan berlaku pada hari Ahad menyamai 10 Zulhijjah contohnya. Maka itulah waktu kita sebelumnya berpuasa dan itulah waktu kita beraya. Nah, baik, andai tuan-tuan kata orang di Mekah sana, kami ni nak wukuf dah ni, tuan-tuan, maka tuan-tuan tidak salah untuk tuan-tuan ambil waktu itu berdoa juga, menghimpunkan kedua-duanya. Faham kan? Faham maksudnya? Maksudnya tuan-tuan nak selamat, kalau tanya saya macam itulah cara paling selamat. Apa dia? Hari Arafah yang kita ada, kita jadikan itu hari untuk kita hidupkan. Dalam masa yang sama, kalau kawan di sana kata, kami dah pergi nak pergi wukuf dah ni, kan? Tuan-tuan ambillah waktu itu berdoa juga, menghimpunkan kedua-dua kebaikan. Mudah-mudahan satu daripada keduanya terkenalah doa kita insya-Allah taala. Apa kaedah yang tepat untuk gunakan ini? Ulama meletakkan kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah terhadap tarikh-tarikh ini akan menghilangkan perkelahian masyarakat. Maka satu tarikh mesti ditentukan oleh pemerintah berdasarkan apa yang telah mereka usahakan. Itu akan mendamaikan masyarakat dengan keputusan tersebut. Ada soalan lain? Satu soalan sebelum kita tutup. Muslimat? Tak ada. Muslimin? Tak ada. Tak ada dah tuan-tuan, dah tak ada kan, nak buat macam mana dah tak ada dah, takkan nak suruh ada juga. Nah, jadi saya rasa sekadar itu saja. Terima kasih atas kesudian semuanya untuk dengar bersama dalam majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan merahmati majlis pertemuan kita insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Ya Allah.